Ahad lalu, para pemimpin Irak lebih sibuk dari hari-hari biasa. Selepas perunding Irak dan Amerika berbincang dan bersetuju dengan pakej perjanjian keselamatan yang dibawa Amerika, Kabinet Irak pula membahaskannya dan berakhir dengan persetujuan. Antara lain, pakej perjanjian itu bersetuju tentera Amerika dikeluarkan dari bandar-bandar dan daerah di seluruh Irak pada 30 Jun 2009 dan pulang ke Amerika pada 31 Disember 2011. Tarikh yang tercatat itu adalah muktamad dan tidak boleh dipindah walau dalam apa keadaan pun. Di bawah perjanjian itu, semua operasi tentera Amerika berada di bawah pengawasan Irak. Bagaimanapun, tentera Amerika serta kontraktor-kontraktor pertahanannya tidak tertakluk di bawah kuasa perundangan Irak meskipun terlibat dalam jenayah serius. Parlimen Irak dalam sidang khas 24 November nanti akan hanya boleh menolak atau menerima pakej perjanjian itu. Meskipun beberapa parti kecil berikrar tidak akan menyokong perjanjian berkenaan, namun Parlimen yang memiliki 275 kerusi itu tidak akan tergugat dengan hanya 40 bakangan. Amerika sendiri mempunyai pelbagai helah untuk mendesak Irak menerima pakej berkenaan, termasuk menakut-nakutkan rakyat Irak tentang kekuatan pengganas. Semasa rundingan rancak berjalan, National Theatre digegar letupan bom kereta. Sekurang-kurangnya 5 terbunuh dan 23 cedera. Sebahagian mangsa dalam perjalanan ke panggung berkenaan untuk menonton pementasan satira politik. Letupan itu menyebabkan Nouri al-Maliki kecut perut dan sekaligus mengukuhkan hasrat Amerika menetap lebih lama di Irak. Dalam masa yang sama, semakin banyak blok politik dalam Parlimen Irak menentang secara terbuka Pakatan Keselamatan Irak Amerika itu. Selepas Iraqilis, parti dari blok sekular dan campuran serta blok Sadrik yang menyokong perjuangan ulama Muqtada al-Sadar menyatakan penentangan. Selasa lalu, Parti Fadilah dari blok Syiah membuat pengumuman terbuka menentang perjanjian itu. Ketua Parti Fadilah Hassan al-Shimari dalam kenyataannya berkata, perjanjian keselamatan itu mencemar kedaulatan Irak. Penentangan Parti Fadilah dijangka tidak menjejaskan keputusan Parlimen kerana parti itu hanya memiliki 15 kerusi daripada 275 kerusi Parlimen Irak. Manakala Iraqilis, pimpinan bekas Perdana Menteri Ayad Alawi, 25 kerusi. Sebagai rekod, tentera Amerika mula mengganas di Irak sejak 20 Mac 2003 dengan alasan yang dicipta sendiri oleh Bush bahawa Irak memiliki senjata pemusnah besar-besaran. Keganasan Amerika bukan setakat membunuh ratusan ribu masyarakat Irak, tetapi juga memusnahkan tapak-tapak tamadun kuno Irak yang terkenal dalam sejarah. Ini termasuk Babylon yang terkenal dengan taman tergantungnya. Taman yang memaparkan hasil seni arkitek silam Irak kini menjadi tapak penempatan tentera Amerika. Sementara itu di Washington, Panglima Tentera Amerika berkata sebarang jadual pengunduran tentera Amerika akan bergantung pada beberapa faktor termasuk keadaan keselamatan di Irak. Mike Mullen berkata, meskipun proses membawa pulang tentera Amerika akan mengambil masa 2 hingga 3 tahun, namun boleh diusahakan 16 bulan seperti yang dikehendaki Barack Obama. Obama atau sesiapa sahaja pemimpin Amerika yang lebih waras harus menyedari kini mana lebih penting antara membelanjakan berjuta-juta dolar sehari untuk mengekalkan askar Amerika di Iraq atau
mengalihkan tumpuan pada 36 juta rakyat Amerika yang tak cukup makan di tanah air sendiri. Jabatan Pertanian Amerika mengeluarkan laporan 700,000 kanak-kanak Amerika terpaksa berlapar kerana tiada bekalan makanan pada tahun 2007. Keseluruhannya 36,2 juta rakyat Amerika hidup dalam kelaparan pada tahun sama.